Perkembangan dari negeri di bawah bayu, hari kedua jelajah aspirasi keluarga Malaysia JAKM Sabah, tinjauan pengisian aktiviti yang menarik. Terus bersama Muhammad Syahrizam Awang di Kota Kinabalu. Ya, sahih. Sehingga esok, jelajah aspirasi keluarga Malaysia JAKM Sabah terus mewarnai Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Ikuti perkembangan terkini JAKM bersama Nirona Newman di sana. Nirona? Ya, Ijam, Kementerian Pengajian Tinggi KPT tidak terkecuali terlibat langsung dalam jelajah aspirasi keluarga Malaysia JAKM Sabah untuk memberi perkhidmatan kepada pelajar IPT bagi mendapatkan maklumat termasuk urusan pengambilan pelajar dan semakan baki penyelesaian pinjaman PTPTN. Oleh itu, bersama saya ketika ini, Setiausaha Bahagian Perancangan dan Penyelidik Dasar Kementerian Pengajian Tinggi KPT, Datuk Syaharuddin Abu Sahod. Baik, Datuk, boleh jelaskan lebih terperinci penglibatan KPT dalam jelajah kali ini? Terlebih dahulu, terima kasih kepada pihak RTM yang memberi ruang kepada Kementerian Pengajian Tinggi. Jelajah aspirasi keluarga Malaysia pada kali ini, kita membawakan semua jabatan dan agensi di bawah kementerian bersama-sama kita ke Sabah pada kali ini. Antaranya kita bawa Jabatan Pendidikan Tinggi, Jabatan Politeknik, PTPTN, MQA dan sebagainya. Dan antara pengisian di sini ialah berkaitan dengan pameran yang diadakan oleh Universiti Malaysia Sabah, iaitu produk-produk yang ada di Universiti Malaysia Sabah. Kita mengadakan kaunter PTPTN, pengunjung boleh menyemak status PTPTN mereka, dan juga kita membawakan kaunter MQA serta college community. Baik, mungkin memasuki hari kedua jelajah ini, boleh Datuk kongsikan apakah pertanyaan ataupun soalan yang sering diajukan oleh para pengunjung? Kebanyakan pengunjung bertanyakan berkaitan dengan kemasukan ke universiti dan juga politeknik. Dan ramai yang ingin mengetahui bagaimana cara mereka untuk memasuki ke universiti dan juga politeknik, dan juga mereka menanyakan kursus-kursus yang ditawarkan oleh universiti dan politeknik. Baik, Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan juga sejauh mana kejayaan JAKM dalam konteks pendidikan? Dari segi kejayaannya, memang kita dapat lihat ramai yang datang ke sini dan mendapatkan maklumat daripada kaunter-kaunter yang kita sediakan. Dan dari segi kejayaan kita dapat lihat terutamanya pengunjung-pengunjung dapat menyemak permohonan-permohonan yang mereka buat untuk kemasukan ke universiti, permohonan-permohonan PTPTN dan sebagainya. Begitu juga dengan kita punya program CSR. Kita mengadakan program CSR iaitu pemeriksaan kesihatan. Antaranya kita membuat pemeriksaan mata, gigi, hidung, telinga, pemeriksaan darah dan sebagainya. Memang ramai yang mendapat manfaat daripada program-program CSR yang kita telah lakukan. Ada juga, selain daripada itu, kita juga mengadakan CSR berkaitan dengan perbaikan motosikal. Itu juga ramai yang mendapat manfaatnya. Baik, terima kasih dengan perkongsian yang telah diberikan. Saya kira itu sahaja laporan yang dapat kami kongsikan. Terus setia bersama kami, kembali bersama Ijam di studio. Baik, terima kasih Nirona dengan laporannya. Ini pula berita baik kepada pengunjung jelajah aspirasi keluarga Malaysia JAKM Sabah. Pakej remaja keluarga Malaysia dan pakej peranti keluarga Malaysia merupakan antara tawaran menarik disediakan Kementerian Komunikasi dan Multimedia KCOM di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Datuk Seri Haji Muhammad Mentek berkata, pakej ini merupakan inisiatif kerajaan melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC khusus membantu remaja dan pelajar yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan kemudahan akses internet dan peranti mampu milik. Menurutnya, pakej remaja keluarga Malaysia merupakan pakej prabayar baharu untuk membantu golongan remaja dan pelajar untuk pembelajaran dalam talian dari rumah tanpa sebarang kekangan data. Sementara itu, pakej peranti keluarga Malaysia membolehkan semua warga negara Malaysia memiliki atau menaik taraf peranti mudah alih terpilih bertaraf 4G secara percuma. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu dalam segmen Ekstra Hujung Minggu di Konti Sabah FM di Kompleks
bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Kota Kinabalu. Pendaftaran untuk kedua-dua pakej tersebut adalah sehingga 31 Oktober 2022. Terdahulu, Datuk Seri Haji Muhammad Mentek menghadiri taklimat bersama agensi-agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia KEKOM sempena lawatan kerja beliau di Sabah. Masih mengenai pengisian jelajah aspirasi keluarga Malaysia JKM Sabah, tetapi aktiviti kali ini pula berlangsung di luar Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Antara yang mendapat perhatian Lensa adalah program melepaskan benih ikan di Ibu Negeri serta program gotong royong dan penanaman pokok kelapa di Putatan. Di Tasik Masjid Bandaraya telah berlangsung program pelepasan melibatkan 3,000 anak ikan jenis yakap. Pelepasan benih ikan tersebut bukan sahaja memperkaya hidupan di tasik berkenaan sehingga ke laut tetapi juga memastikan keseimbangan ekosistem hidupan marin. Secara keseluruhannya memang kita mengharapkan program akan diteruskan lagi. Dan program ini telah pun kita mohon di bawah rancangan Malaysia untuk memastikan ia berterusan dan akan kita kenal pasti kawasan-kawasan yang sesuai untuk kita restock semula sumber yang kita ada. Untuk rekod, lebih 46,000 benih ikan air tawar dan marin telah dilepaskan di Sabah antara tahun ini dan tahun lepas. Sementara itu, bertempat di Pantai Gerongon Putatan pula, lebih 400 peserta telah menjayakan program gotong royong dan penanaman pokok kelapa diketuai Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Syahelmi Yahya. Untuk menyemarakkan semangat gotong royong di kalangan masyarakat setempat, di samping juga untuk kita menyedarkan budaya memelihara alam sekitar yang ada di negeri kita. Program yang dijayakan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Malaysia MAFI bersama Pejabat Daerah Putatan PDRM Penampang, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Agensi Pertahanan Awam APM dan Rela bermula pukul 7 pagi. Susulan penahanan seorang individu bergelar datuk oleh pihak SPRM semalam, Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Datuk Seri Safar Untung mengerahkan Kementerian Kewangan Negeri untuk meneliti dan menambah baik sistem serta prosedur dalam urusan cukai jualan. Langkah berkenaan bagi mengelak membuka ruang serta peluang kegiatan pemalsuan pengisytiharan cukai jualan. Dalam kenyataannya, beliau juga memberi jaminan akan memberi kerjasama penuh kepada SPRM dalam siasatan kes terbabit. Laporan kes melibatkan tangkapan terhadap penjawat awam negeri perlu diberi perhatian serius. Semalam, SPRM menahan seorang bekas penjawat awam bergelar datuk bagi membantu siasatan kes berkaitan tindakan melindungi aktiviti pemalsuan pengisytiharan cukai jualan minyak sawit mentah setiap bulan kepada Kementerian Kewangan MOF. Tertuduh dihadapkan di Mahkamah Magistrate Kota Kinabalu, ditahan reman bermula hari ini sehingga 26 Mei. Pada 18 Mei lepas pula, seorang pegawai kanan di sebuah jabatan kerajaan negeri dan seorang pesara kerajaan turut ditahan SPRM Sabah dengan reman 19 hingga 25 Mei ini atas kesalahan yang sama. Mengurangkan karenah birokrasi dalam pentadbiran daerah mampu mempercepatkan pembangunan yang dirancang kerajaan. Langkah kedua yang perlu dilakukan adalah mengukuhkan kerjasama antara agensi kerajaan sekaligus mengelakkan pembaziran selain memaksimumkan impak positif kepada rakyat. Pembantu Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah Datuk James Ratib berkata, apabila dua formula tersebut dipraktikkan, beliau yakin daerah kecil Paitan yang terletak di pedalaman beluran mampu mempercepatkan kemajuan seperti dikehendaki rakyat. Katanya selaras dengan slogan Sabah Maju Jaya SMJ, penjawat awam dan swasta kini tidak boleh lagi selesa ditampuk lama, malah perlu memastikan sasaran yang ditetapkan dapat dicapai mengikut masa. Tambahnya lagi, pemimpin dan rakyat masa kini perlukan sistem penyampaian dan pelaksanaan agensi kerajaan dan swasta yang lebih proaktif dan bukan semata-mata menunggu tindakan melalui aduan. Datuk James Ratib berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri Dun Sugut di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Kecil Paitan di Beluran. James yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Sugut turut mengajak rakyat agar menjadikan sambutan perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri dan Keamatan bagi mengeratkan perpaduan, toleransi serta persefahaman antara satu dengan lain.
Lebih 1,000 rakyat sekitar daerah kecil Paitan menghadiri sambutan berkenaan. Baik, sekian paparan dari Negeri di Bawah Bayu. Terus meriahkan jelajah aspirasi keluarga Malaysia JKM Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah yang telah pun bermula sejak semalam hingga esok. Untuk berita seterusnya kita kembali bersama dengan Sahih Samsudin. Sahih, silakan. Terima kasih, Syah.